يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Tatkala pantas paksi bumi berputar, sepantas itu waktu berlalu, maka sebuah terminologi telah diperkenalkan, fashion, suatu impak kepada istilah terbesar dalam dunia Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam kita jaga kita saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan waktu demi secebis ilmu yang apalah sangat jika hendak dibandingkan dengan keluasan ilmu ilahi. Dengan keizinannya, bertemu kita kembali dalam forum agama Islam dengan tajuk yang tidak lain dan tidak bukan fashion dan aurat. Jangan risau, jangan bimbang kerana nampaknya para penonton kita, khususnya para jejaka, sudah tidak senang duduk melihat kejelitaan dua orang ahli panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya merupakan ahli panel pertama kita, nampak berseri Saudari Siti Nur Nadia binti Rosli. Selamat datang saudari. Terima kasih. Baiklah, di sebelah kiri saya pula merupakan ahli panel kita yang kedua, nampak pemalu tapi petah berbicara, Saudari Nur Nabiha binti Zaha. Selamat datang juga saya ucapkan buat saudari. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, izinkan saya mengupas serba sedikit mengenai tajuk yang ingin kita perkatakan pada hari ini. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, fashion bererti gaya pakaian, kosmetik, tingkah laku dan lain-lain lagi. Manakala aurat yang turut dipetik daripada Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat membawa maksud bahagian badan yang tidak boleh dilihat oleh orang ramai menurut syariat Islam. Pakaian muslimah mencetus satu fenomena tersendiri apabila ramai umat Islam pada masa kini mula menyedari akan kewajipan dituntut agama. Ledakan itu turut tempias kepada cabang bisnes dan rekaan kreatif pakaian. Kita sedia maklum bahawa fashion sememangnya dibolehkan dan Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk berfashion. Dalam Al-Quran tercatat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara keaibannya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali pada yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutup khimar, iaitu jilbabnya, ke dadanya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Kita dapat lihat pada hari ini, semua ahli perniagaan berlumba-lumba menyelitkan unsur-unsur Islam dalam rekaan kreatif pakaian mereka sebagai satu daya tarikan utama. Walau bagaimanapun, timbul persoalan terhadap pemakaian tersebut apabila ia ditransformasikan dengan pelbagai fashion sehingga hilang tujuan sebenar seperti disyariatkan Islam. Senario perkembangan wanita kontemporari pada hari ini memperlihatkan kepentingan fashion daripada tuntutan agama dalam pemakaiannya. Fenomena ini dapat dilihat terutamanya dalam pelbagai pertunjukan fashion yang diadakan di Malaysia seperti Islamic Fashion Festival yang baru sahaja dianjurkan. Konsep pakaian yang ditonjolkan tidak melambangkan konsep Islam sepenuhnya. Malah ia cuba mengislamisasikan konsep fashion barat. Jadi, apa pendapat panel pertama kita, Saudari Siti Nur Nadia, mengenai isu yang diperkatakan? Silakan saudari. Terima kasih Saudari Auni Najiha yang cantik berseri lagi petah berkata-kata. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya dalam forum kita pada petang ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari moderator kita sebentar tadi, elok kiranya kita telusuri terlebih dahulu falsafah fashion menurut Islam dan juga Barat. Menurut Colin McDowell, pengerusi kumpulan kostum di Britain, fashion adalah sesuatu yang berkembang mengikut peredaran zaman. Fashion juga mengikut keadaan sosial, politik dan kebudayaan sesuatu tempat. Falsafah fashion Islam dan juga fashion Barat jauh berbeza. Hal ini kerana falsafah fashion Barat mengetengahkan suatu fashion yang mengikut peredaran zaman, tidak mengikut syariat, menaikkan gairah lelaki serta menginginkan pujian semata-mata. Mereka juga menentang wanita menutup keseluruh tubuh badan mereka dan kerana menganggap perkara tersebut melanggar hak asasi wanita. Mereka juga menyatakan bahawa berbogel itu merupakan satu hak kebebasan bagi seorang wanita. Hal ini jauh berbeza dengan falsafah fashion Islam kerana fashion dalam Islam mengatakan bahawa berhias kemas, berpakaian dan sopan. Ini kerana berpakaian dan menutup aurat itu akan melambangkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kembali kepada soalan yang diajukan oleh saudari moderator kita sebentar tadi tentang pertunjukan fashion di Malaysia, antaranya Islamic Fashion Festival yang cuba mengislamisasikan konsep fashion Barat kemudian mendakwa fashion tersebut mengikut syariat Islam. Sesungguhnya Islam tidak melarang wanita berfashion, malah mengharuskan wanita berfashion. Hal ini kerana ia merupakan fitrah wanita yang sukakan kecantikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala itu indah, Dia cintakan keindahan. Hadis riwayat Muslim. Namun, adakah berturban, memakai pakaian yang menjolok mata serta tidak menutup aurat tersebut mengikut syariat Islam? Sudah semestinya tidak. Janganlah kita terlalu taksub untuk mengikut peredaran zaman dan menjadikan negara Barat sebagai kiblat utama kita sehingga melupakan syariat Allah dan juga ajaran Rasulullah. Jadi, sudah terang lagi bersuluh tindakan para pereka fashion kini, bahkan diri kita sendiri yang cuba mengikut fashion budaya Barat sehingga melanggar syariat Islam amatlah tidak wajar sekali. Baiklah, saya serahkan kembali kepada saudari moderator kita. Terima kasih saudari Siti Nur Nadia. Maka sudah terjawablah soalan saya sebentar tadi bahawa pakaian menurut syariat Islam adalah fokus utama kita dalam ledakan kemodenan ini. Lebih-lebih lagi, dentuman ideologi baru ini ditambah dengan kejahilan pereka fashion yang beragama Islam sendiri. Maka hal ini menimbulkan kemafsadahan dan kepincangan dalam dunia Islam itu sendiri. Dari kekeliruan fashion, maka timbullah pelbagai lagi masalah dan mafsadah yang lebih besar. Tempoh hari, kita dikejutkan dengan kebangkitan isu jenayah rogol. Terdapat ramai penggiat seni yang turut turun padang membincangkan perkara yang diperkatakan. Ada yang memihak kepada si perogol kerana beranggapan bahawa wanita yang merelakan diri sendiri dengan mengenakan pakaian menjolok mata. Ada juga yang memihak kepada wanita kerana kononnya ingin menegakkan hak kebebasan individu. Jadi, saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Nur Nabiha binti Zahar. Siapakah yang harus ditunding jari sebagai pesalah utama? Si perogol ataupun wanita itu sendiri? Silakan saudari Nabiha. Terima kasih Auni Jajihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menjemput saya menghadiri forum pada petang yang indah ini. Umum mengetahui bahawa isu yang dibicarakan oleh saudari tadi merupakan isu yang sering menjadi buah mulut masyarakat, terutamanya pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya media massa. Hal ini kerana hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini kita tidak seharusnya menyalahkan 100% kepada pihak mangsa yang dirogol. Hal ini kerana perkara tersebut tidak akan terjadi sekiranya pihak pemangsa tidak memikirkan untuk melakukan kejadian tersebut ke atas mangsa.
Dalam kes wanita berpudar, bahagian tubuh badannya yang manakah perlu ditutup bagi mengelakkan diri dirogol? Manakala dalam kes kanak-kanak pula, hadis dan riwayat manakah yang mewajibkan mereka menutup aurat bagi mengelakkan diri dirogol? Dalil yang menunjukkan bahawasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangannya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Asma bin Abu Bakar yang bermaksud, "Wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu apabila telah balik atau telah datang haid, maka tidak boleh baginya menunjukkan bahagian menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangannya." Dalil ini menjelaskan bahawa kewajipan menutup aurat kepada wanita yang telah datang haid, manakala kanak-kanak, perempuan yang belum balik tidak diwajibkan untuk menutup aurat. Pada pandangan saya, daripada kita menyalahkan pihak mangsa yang dirogol, adalah lebih baik untuk kita menasihati para ajnabi di luar sana untuk menjaga batasan mereka. Sesungguhnya, dalil di dalam Al-Quran ada mengatakan bahawa katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan sesungguhnya dan itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Pada pendapat saya, adalah lebih baik untuk kita mencegah daripada merawat. Oleh itu, kita sewajarnya mengamalkan cara pemakaian yang mengikut syariah Islam. Terima kasih. Terima kasih saudari Nur Nabiha. Hatta kedua-dua pihak bertanggungjawab terhadap jenayah yang berlaku, namun seperti yang diperkatakan oleh ahli panel kita yang kedua sebentar tadi, adalah lebih baik jika kita merawat daripada mengubati. Jadi adalah lebih wajar untuk kita bertanya kepada ahli panel kita yang pertama mengenai panduan pemakaian dalam Islam yang lebih terperinci. Silakan saudari Siti Nur Nadia. Terima kasih saudari Audi Najiha. Baiklah, jika dilihat dari maqasid asy-syariah, iaitu secara bahasanya yang bermaksud tujuan-tujuan syarak, hal berpakaian dan menutup aurat ini jatuh kepada peringkat ad-daruriyat, iaitu keperluan dalam menjaga maruah diri. Tambahan pula, perkara ini ialah keperluan dalam menjaga agama kita. Hal ini kerana apa yang kita pakai melambangkan siapa diri kita dan identitas kita. Fashion pula jatuh kepada peringkat at-tahsiniyat, iaitu mencantikkan tujuan berpakaian itu sendiri. Berpakaian, berhias dan berfashion dalam keadaan sederhana itu lebih baik dan mengikut aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, panduan menutup aurat dan fashion berlandaskan syariat Islam yang pertama ialah menutup seluruh tubuh badan mereka kecuali kedua tapak tangan dan juga muka. Bagi lelaki pula wajib bagi mereka untuk menutup auratnya dari pusat sehingga ke lutut. Kebanyakan mereka fashion kontemporari masa kini memandang remeh konsep ini. Hal ini kerana mereka berlumba-lumba untuk mengikut trend yang berubah mengikut peredaran zaman. Benda ini juga mengikut pasaran fashion terkini yang dipengaruhi dengan budaya barat. Meskipun begitu, terdapat sebilangan kecil fashion yang berjaya mengekalkan fashion mengikut syariat Islam dan saya sebagai seorang Muslim amat berbangga dengan mereka fashion tersebut. Yang kedua, pakaian tersebut mestilah tebal, tidak terlalu nipis dan selesa dipakai. Hal ini kerana pakaian yang nipis akan dapat menimbulkan pelbagai fitnah. Ia juga bagi menjaga kehormatan seseorang wanita daripada mempamerkan kecantikan tubuh badannya di khalayak umum. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis amat jelas menyatakan bahawa Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang nipis sehingga menampakkan kulitnya. Di antara pakaian yang dapat menampakkan tempat yang membawa fitnah seperti bahagian dada, peha dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu. Yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang, iaitu penguasa yang kejam. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain untuk membuat maksiat.
rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak boleh masuk syurga serta tidak dapat mencium bau syurga, padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan mereka. Demikian dan demikian. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Suyuti, maksud perempuan yang berpakaian tetapi telanjang itu dalam hadis tersebut ialah perempuan yang memakai pakaian yang nipis dan menampakkan bayangan auratnya. Terdapat banyak lagi panduan aurat dan fashion dalam Islam, namun yang akan saya petik akhir sekali pada hari ini ialah pakaian tersebut perlulah longgar dan tidak terlalu sempit. Allah Subhanahu Wa Taala melarang wanita mempamerkan badannya atau bahagian-bahagian daripadanya kepada golongan ajnabi. Isu ini bukan sahaja berfokus kepada wanita, bahkan kepada golongan lelaki sendiri. Kita dapat lihat pada zaman sekarang, ramai lelaki yang suka memakai pakaian yang ketat dan menjolok mata kerana ingin menampakkan kononnya kesaduan badan mereka. Mendedahkan tubuh badan sama ada dengan berpakaian nipis, sempit adalah haram dan boleh menimbulkan nafsu syahwat dan fitnah. Ia juga tidak memenuhi tujuan sebenar pensyariatan pakaian menurut Islam. Oleh itu, disyariatkan bagi semua umat Islam untuk memakai pakaian yang longgar untuk mengelakkan fitnah, kemungkaran dan menarik pandangan nafsu syahwat. Terdapat hadis yang melarang memakai pakaian yang boleh menampakkan tubuh badan dan warna kulit. Hadis Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan dia baju kipti, iaitu baju yang disandarkan pada nama tempat di Mesir yang tebal. Ia pernah dihadiahkan kepada Dihya Al-Qalbi, maka diberi kepada isterinya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa dia tidak memakai baju kiptiah tersebut? Lalu dia menjawab, ia telah diberikan kepada isteri. Kemudian Rasulullah bersabda, suruhlah isteri kamu lapik di atas kainnya kerana dia khawatiri menampakkan bentuk tubuh badannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jadi sudah terang lagi berseluruh, Al-Quran dan hadis telah memberikan kita panduan yang jelas untuk menutup aurat. Semuanya terpulang kepada diri kita sendiri untuk menutup aurat kita. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan cara berpakaian yang menurut saya merupakan penjelasan yang cukup terperinci dan menarik daripada ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Saudari Nur Nabiha binti Zaha, mengenai persoalan sejauh manakah impak buruk fashion kepada kita dan apakah langkah yang boleh kita ambil bagi menghalang perkara-perkara buruk itu daripada berlaku. Silakan Saudari Nabiha. Terima kasih Saudari Arni Najha. Pada pandangan saya, cara pemakaian seseorang itu adalah amatlah penting kerana ia memberikan impak yang besar bukan sahaja kepada diri si pemakai, malah juga kepada agama, bangsa dan juga negara. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada masa kini, sekiranya seseorang itu menampilkan diri dengan pemakaian yang sopan dan tidak menjolok mata, pastinya masyarakat di sekeliling mereka akan menganggap diri mereka dan menghormat diri mereka, menganggap diri mereka yang mulia dan menghormat diri mereka. Manakala kontradiksinya, sekiranya seseorang itu memakai pakaian yang seksi dan menjolok mata, pastinya masyarakat di sekeliling mereka akan memandang mereka hina. Fashion yang melampaui batas akan memberikan pelbagai impak yang buruk kepada kita. Antaranya ialah fashion yang melampaui batas akan menyebabkan maruah seseorang itu tercemar. Hal ini demikian kerana pemakaian seseorang itu melambangkan identiti si pemakai. Selain itu, fashion yang melampaui batas syariah juga akan menyebabkan tradisi budaya mereka dipinggirkan. Ini kerana trend semasa yang didominasikan oleh pihak masyarakat barat akan menjadi ikutan kerana dianggap lebih cantik dan lebih mengikuti trend semasa. Akhir sekali, keburukan fashion yang melampau juga akan menyebabkan sesebuah negara itu hilang jati diri aslinya. Umum mengetahui bahawa setiap negara mempunyai keunikan dan kelainan mereka yang tersendiri bagi membezakan sesebuah negara dengan sesebuah negara lain. Namun begitu,
fashion yang didominasikan oleh masyarakat barat ini juga akan menyebabkan jati diri dan identiti negara menjadi tergugat. Oleh itu, kita perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi mengatasi masalah yang sering menjadi kudis kepada masyarakat di negara ini. Sesungguhnya, dalam Al-Quran ada mengatakan bahawa hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit melainkan meletakkannya untuk ubat, kecuali suatu penyakit iaitu tua." Daripada riwayat ini, maka wajarlah kita bersama-sama mencari jalan penyelesaian bagi menghindari kudis yang sering penyakit yang sering menjadi kudis kepada masyarakat dan negara kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Bagi setiap penyakit ada ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah." Pernyataan ini juga disokong oleh Al-Imam Nawawi yang mengatakan hadis ini memberi isyarat disunatkan untuk merawat penyakit. Dalam era kemodenan ini, ramai yang sering mengikut trend semasa sehingga melupakan dasar fashion yang mengikut panduan syariat Islam. Pertama sekali, kita sewajarnya memberikan didikan agama yang sebenar kepada masyarakat, khususnya golongan generasi muda. Ini menjadi tanggungjawab dan peranan ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka tentang agama Islam yang sebenar. Hal ini kerana anak-anak merupakan aset ibu bapa yang tidak menilai. Mereka diibaratkan permata yang amat berharga dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisinya juga ialah pahala yang besar." Maka sudah terang lagi bersulur, ibu bapa sewajarnya memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka agar tidak terpesong ke arah yang sesat. Selain itu, kita haruslah bijak serta berwaspada dalam memilih teman. Hal ini kerana teman merupakan cermin kepada diri kita. Sekiranya sahabat kita mengamalkan pemakaian yang solehah, pastinya kita akan terikut-ikut dengan cara mereka. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berhati-hati memilih teman kerana biasa saja kita terpengaruh dengan teman kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk bagaikan duduk berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat bau darinya. Manakala adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak hangus terbakar, minimal engkau mendapat bau busuk darinya." Justru kita seharusnya bijak memilih teman dalam hidup kita. Akhir sekali seseorang individu perlulah memperluaskan ilmu pengetahuan dalam diri mereka. Hal ini kerana ilmu pengetahuan merupakan perkara yang amatlah penting dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Tabrani menyatakan bahawa menuntut ilmu agama adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Maka kita mestilah memperbaiki diri kita dengan memperluaskan ilmu agama dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Selepas mendengar setiap penerangan yang sungguh jelas dan terperinci daripada panel kita yang hebat-hebat belaka ini, sama-samalah kita mengamalkan prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, saling mengingati bahawa asas berpakaian di dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Jika tidak menutup aurat dalam berpakaian, maka itu telah merosakkan pemeliharaan terhadap maruah seseorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, tidak boleh untuk kita tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 7,
Dan tidaklah wajar bagi orang-orang yang beriman di antara lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan, iaitu peraturan mengenai sesuatu perkara, mereka tidak mempunyai hak untuk memilih untuk membuat ketetapan berdasarkan keputusan mereka sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya ia sesat dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan sesuatu kewajipan itu untuk melakukannya atau meninggalkannya dengan sia-sia. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebentar tadi, Islam tidak melarang umatnya untuk berfashion, malah digalakkan berpakaian kemas, cantik dan wangi. Namun tegasnya di sini harus diingatkan bahawa melakukan hal itu jangan sampai kepada terhapusnya maqasid syariat yang menjaga perkara daruriti, iaitu agama, nyawa, akal, nasab atau maruah dan harta. Konklusinya, prinsip wasatiyah atau bersederhana dalam berfashion dan berpakaian adalah salah satu tujuan rujukan orang bukan Islam dan penjagaan umat Islam itu sendiri. Bagi semua umat Islam, khususnya golongan Hawa, ingatlah bahawa sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan perhiasan yang indah adalah wanita yang soleha. Riwayat Muslim, Nasa'i, Ibni Majah, Ahmad dan Baihaqi. Dan dengan titipan riwayat Muslim sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan membuka peluang kepada semua penonton kita pada hari ini untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Dipersilakan. Baiklah, kita menerima satu soalan daripada saudari Mizalina Syaura. Baru-baru ini kita mendengar suatu isu berkenaan seorang pelakon tempatan, Mia Sara, yang diminta untuk membuka tudung semata-mata untuk memenuhi syarat lakonan. Jadi, apakah pendapat sidang forum mengenai isu tersebut? Wajarkah seorang itu membuka aurat demi tuntutan dalam bekerja? Saya rasa saya serahkan kepada panel kita yang kedua, saudari Nur Nabihah, mengenai isu tersebut. Silakan, saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ni soalan yang dibicarakan oleh saudari Mizalina sebentar tadi. Isu ini sering menjadi buah mulut. Perlukah kita membuka aurat bagi melakukan pekerjaan kita? Pada pandangan saya, kita tidak perlu melakukan perkara tersebut kerana niat tidak menghalalkan cara. Sekiranya kita melakukan pekerjaan untuk memberi rezeki kepada keluarga kita, untuk menolong orang yang susah, tetapi kita mengikut jalan yang salah, seperti isu Mia Sara seperti tadi, adalah tidak wajar untuk kita menutup aurat hanya untuk melakukan pekerjaan. Sesungguhnya rezeki itu datang daripada Allah. So, maka adalah tidak wajar untuk kita membuka aurat untuk melakukan pekerjaan. Di dalam dalil juga, sabda Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahawa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangannya. Maka tidak boleh bagi seseorang itu untuk menutup aurat bagi melakukan pekerjaannya, walaupun adalah untuk membantu keluarga mereka. Terima kasih. Terima kasih saudari Nabihah. Jadi, kita menerima soalan daripada saudari Syuhaira. Saya ingin bertanya mengenai pemakaian telekong jenis lycra, iaitu salah satu fashion pakaian solat pada masa kini. Adakah dibenarkan kerana fabrik yang digunakan seperti menampakkan bentuk badan? Saya ajukan soalan ini kepada panel kita yang pertama, saudari Siti Nur Nadia. Terima kasih saudari Auni Nazihah dan terima kasih kepada rakan kita yang bertanya, saudari Syahira Afia. Jadi isu ini bukanlah satu isu yang baru, malah dah bertahun-tahun isu fashion
telkon laikra tersebut. Ada beberapa pendapat dari berlandaskan mazhab-mazhab yang tersendiri. Namun bagi saya elok kiranya kita berbalik kembali kepada pensyariatan Allah dan juga Rasulullah agar memakai pakaian yang tidak mengikut bentuk badan. Hal ini kerana seperti yang kita sedia maklum, fabrik lycra tersebut akan mendekap dan akan menampakkan bentuk tubuh badan kita. Elok kiranya kita ambil langkah yang berhati-hati dengan memakai fabrik yang lebih sempurna agar kita dapat melaksanakan tuntutan beribadah dan menghadap Tuhan dengan sempurna. Terima kasih saudari Siti Nur Nadia. Dengan sudah cukup saya rasa dengan dua soalan diajukan oleh penonton kita, dengan jawapan yang diberikan kepada kedua-dua ahli panel jemputan kita sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.